taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita insya-Allah berjumpa dalam Maya untuk Maya. Jadi saya kira memandangkan majoriti mohon untuk diadakan sesi pengajaran di YouTube. Jadi saya akurlah ya. Baik. Hari ini kita lihat satu lagi tajuk dalam bidang hadis. Jika sebelum ini minggu lepas kita dah lihat dan saya dah bagi tahu perkara-perkara penting berkaitan dengan silibus pendidikan Islam dan KSSM, terutamanya berkaitan dengan UTQH iaitu kertas 2, ujian tilawah dan hafazan, dan juga hadis, dan saya pun dah bagi tahu ayat-ayat hafazan yang perlu kamu hafal yang perlu kamu hafal ada 3. Kemudian jadi saya anggap selesai untuk sesi pertama iaitu bidang Al-Quran. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan lihat satu lagi bidang iaitu bidang hadis. Yang mana bidang hadis ada 2 tajuk pada tahun ini yang kamu akan belajar. Untuk tajuk yang pertama ni ialah hadis hindari dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar. Jadi saya kira kamu tahu maksud hadis sebelum ni iaitu setiap perkataan, perbuatan, percakapan ataupun pengakuan dan juga sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi itu perkara asas yang perlu kamu tahu dalam hadis yang sebelum ni kamu dah belajar dalam menengah rendah, menengah bawah. Jadi kita tengok dulu standard pengajaran pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, pelajar di akhir PDPR nanti kamu akan dapat membaca hadis dengan betul. Nanti saya akan sharekan dia punya audio hadis. Kemudian menyatakan maksud hadis, menyatakan 7 dosa besar yang terdapat dalam hadis, merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkan dengan kehidupan, dan yang terakhir meninggalkan dosa-dosa besar secara beradab dan istiqamah. Baik. Kita lihat hadis. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadhful muhsanat al-mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Itu hadis dia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh, kalau hadis di hujung hadis ditulis muttafaqun alaih, saya kira ini kamu dah ada dalam silibus tingkatan 1 kalau tak silap saya. Muttafaqun alaih ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 2 tokoh hadis terkenal iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ini hadis dia. Kita akan lihat maksud setiap perkataan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. Yang pertama sekali ialah ijtanibus sab'al mubiqat. Apa maksud? Maksudnya ialah jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Ijtanibus sab'a, 7 perkara mubiqat. Mubiqat ni perkara yang merosakkan. Yang merosakkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Kemudian Nabi bercakap dengan para sahabat. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah. Para sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, apakah dia 7 perkara yang merosakkan itu? Kan? Kemudian Nabi menjawab, qala syirku billah. Yang pertama sekali ialah dia kata syirik kepada Allah. Was-sihru ni sihir. Orang Melayu pun, orang kita pun guna sihir. Syirik pun orang Melayu pun guna syirik juga, kan? Syirku was-sihru. Kemudian apa lagi?
Tu baru dua kan. Yang ketiga ialah waqatlun nafsil lati haramallah illa bil haqq. Ni panjang kan. Waqatlul nafsil lati, kalau ikut bahasa Arabnya waqatlun nafsi ni dan membunuh jiwa allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haqq, maknanya kecuali dengan kebenaran. Maknanya kita ada dalam hukum Islam, kita ada qisas contohnya kan, bunuh balas. Bunuh balas maknanya seseorang itu membunuh, jadi dia berhak untuk dibunuh kembali. Itu maknanya itu illa bil haqq, maksudnya kecuali dengan kebenaran. Itulah kebenarannya. Jadi kalau dalam keadaan biasa, haram jiwa lain untuk dibunuh. Itu maksud dia. Jadi senangnya waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, maksudnya tak boleh bunuh orang. Maknanya berdosa jika membunuh. Itu perkara yang ketiga. Baik, perkara yang keempat, Nabi sambung lagi, wa aklur riba. Orang Melayu pun guna riba, perkataan riba, makan riba, ya. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yatim tu yatim lah, makan harta anak yatim. Okey, kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, maksudnya apa? Lari daripada medan peperangan, kerana ketakutan, kerana apa nama ni? Yalah, takutlah kan. Dia keluar lari, merupakan satu dosa ataupun yang dosa besar, dan dia boleh merosakkan. Kemudian yang terakhir, wa khazful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, iaitu membuat tuduhan zina, al-qazaf wa qazfu, qazaf, hukuman qazaf terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Maknanya dia membuat tuduhan, qazaf ni dia membuat tuduhan wanita suci berzina, lalu orang yang menuduh itu akan dikenakan qazaf. Orang yang menuduh itu akan dikenakan qazaf kerana tidak mendatangkan saksi 4 orang dan sebagainya. Itu secara ringkasnya. Kita akan detailkan satu persatu. Baik. Seterusnya, ini dia dosa-dosa besar, 7 dosa besar yang disebut ke dalam hadis tadi. Yang pertama sekali, syirku billah, syirik, sihir, al-sihru, membunuh, kemudian makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan peperangan, kemudian yang terakhir, menuduh perempuan beriman dan suci berzina, iaitu qazaf. Okey, seterusnya kita tengok. Dalam buku teks kamu ada spektrum ilmu, al-mubiqat. Dalam hadis saya tunjuk kembali. Okey, al-mubiqat ni, ijtanibus sab'al mubiqat ni perkara yang merosakkan. Perkara yang merosakkan. Jadi perkara yang merosakkan di sini boleh disebut juga dengan al-muhlikat. Dalam hadis yang lain ada salatul muhlikat. Perkara tu, 3 perkara yang boleh merosakkan. Pun ada juga. Muhlikat, al-mubiqat tu ada memberi maksud yang sama, iaitu perkara yang boleh membinasakan seseorang. Imam An-Nawawi syarah Sahih Muslim. Baik. Yang pertama tadi, asyirku billah. Dalam ayat tadi, dosa besar yang pertama asyirku billah, atau perkara yang mesti dijauhi yang pertama ialah syirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Baik. Inna syirka lazulmun azim. Itu surah Luqman kan? Surah Luqman dikata sungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Kan? Baik. Terbagi kepada dua. Syirik terbagi kepada dua. Yang pertama sekali ialah jali. Jali ni, kita jali ni jelas, jali jelas, nyata. Khafi, tersembunyi. Itu lawan. Jali jelas, khafi, tersembunyi. Baik. Maksud dia ialah jali, maksudnya menyengutukan Allah dengan satu pada zat, sifat dan af'al. Maknanya dia menyengutukan Allah, dia menyamakan Allah, kuasa Allah ni dengan pada sifat dia, pada zat dia, pada af'al ataupun perbuatan dia. Memang jelas-jelas nyata, kan? Contohnya apa? Dia menyembah berhala. Maknanya bila menyembah berhala, dia mengiktiraf berhala itu mempunyai satu kuasa yang boleh apa-apa mendatangkan manfaat kepada mereka. Ataupun meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kan? Itu pun syirik juga. Ataupun meyakini alam ini dikuasai oleh selain daripada Allah. Maknanya dia meyakini ada kuasa lain, yang boleh menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau jika ada unsur-unsur itu, dia telah melakukan syirik secara terang-terangan ataupun syirik secara jelas. Boleh?
Tiga perkara menyekutukan Allah pada zat, sifat, af'al. Zat, sifat dan juga af'al. Okey. Kesan ni sangat besar kepada akidah kita ataupun kepada kepercayaan kita. Boleh terkeluar daripada Islam, boleh terbatal akidah. Itu kesan dia. Manakala syirik khafi pula, syirik khafi ialah melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Macam pernah berlaku je kan? Syirik khafi ni tersembunyi. Jali jelas, jelas. Jali jelas. Khafi tersembunyi. Okey. Contoh dia apa? Ada 3. Senang ingat. Root. Pertama riya, ujub, takbur. Riya, ujub, takbur. Apa riya? Riya harap pujian, ujub rasa hebat, takbur sombong. Root. Riya, ujub, takbur. Root. Riya, riya harap pujian, ujub rasa hebat, takbur, sombong. Root. Okey, itu contoh syirik khafi. Jadi kalau ada syirik khafi ni, adakah membatalkan akidah ataupun membatalkan iman seseorang? Jawapannya tidak. Dia hanya boleh merosakkan amalan-amalan pahala sahaja, ya. Jadi tak perlulah kata, tadi saya teriak sekejap, kena mengucap 2 kalimah syahadah semula. Jawapannya tidak. Tak perlu. Jadi, dia hanya merosakkan amalan-amalan pahala yang kita buat. Contohnya, kita pergi awal ke masjid, kita rasa, awalnya aku datang ke masjid, lebih dahulu daripada Tok Siap lagi kan. Maknanya, tak perlulah, ya. Jadi, rosak amalan tu. Sepatutnya dapat pahala awal datang ke masjid, kan? Tiba-tiba dia tak dapat kerana apa? Kerana ada unsur-unsur ujub di situ. Okey, seterusnya. Yang kedua dalam hadis tadi ialah sihir. Wasihru ialah sihir. Tengok gambar tu pun sihir dah kan. Cocok sana, cocok sini. Baik. Kemudian apa maksud sihir? Perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Orang sihir ni dia pengecut. Minta bantuan jin. Pada pukul je orang tu kan. Apa contoh dia? Santau. Santau ni sihir lah. Pukau. Pukau sihir. Minyak pengasih. Minyak pengasih ni biasa orang nak bercinta-cinta lah, ya. Okey, minyak pengasih. Minyak wangi tak masuk dalam minyak pengasih. Minyak pengasih ni ada minyak yang dibacakan mentera-mentera tertentu ataupun ayat-ayat tertentu supaya orang tu kasih kepada kita dengan bantuan jin tadi, ya. Dan juga antaranya lain lagi ialah pelaris. Okey, baik. Seterusnya, kesan dia apa? Kesan dia banyaklah, ya. Rosak tubuh badan, mencetuskan pergaduhan, boleh menyebabkan kematian, ya. Sakit akhirnya dia mati, ya. Itu kekuasaan Allah yang ilmu yang dituntut akhirnya Allah makbulkan dan orang tu akan sakit disebabkan oleh jin tadi. Sakit, mati, kan? Itu kesan dia sangat besar. Baik, kemudian itu antaranya. Baik, seterusnya yang ketiga, saya bercepat sekian sikit. Yang ketiga, dalam hadis tadi disebut apa? Waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Jadi yang ni saya dah sebut tadi, panjang kan? Waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Panjang ayat dia. Kenapalah Allah ustaz letak membunuh saja seketul macam ni? Saya dah terang dah tadi, membunuh seseorang itu yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, maknanya kecuali yang dibenarkan sahaja. Tadilah antara contohnya qisas. Baik. Apa maksud membunuh? Membunuh ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh ialah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Okey, contoh tikam dengan pisau, letak racun. Itu antara contoh membunuh. Baik. Kesan dia apa? Menyusahkan keluarga. Keluarga dia contohnya dia ketua keluarga contohnya, bukan? Ketua keluarga akhirnya terbunuh. Ahli keluarga dia bergantung harap kepada dia. Itu kesan dia. Untuk soalan kesan macam ni dia lebih kepada KBKK. Kamu boleh berfikir saja untuk kesan dia. Jadi rasa jawapan dia tidak terlalu rigid.
lihat pada fakta yang saya berikan, ya. Baik. Itu antara dia. Yang ketiga sudah, yang keempat makan riba. Wa aklur riba. Makan riba. Makan riba. Riba ni bukan sejenis kuih lah. Tentunya kan. Wa aklur riba. Makan riba. Apa riba? Riba ialah pertambahan bayaran. Dengar baik-baik ni. Mungkin ada berlaku dalam kehidupan kamu seharian, ya. Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang, ya. Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan juga hutang piutang. Itu contohnya hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Senang cerita contohnya macam ni lah, ya. Kawan kamu tak ada duit, dipinjam dengan kamu dengan RM10. Minggu depan kamu kata, okey, pinjam RM10, minggu depan kamu kena bayar ke aku RM12. RM12 pertambahan RM2 itu ialah riba. Kerana apa? Dia kata pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan juga hutang piutang, ya. Pertukaran barang boleh berlaku tak? Riba? Boleh, ya. Sebab tu riba ni dia ada dua jenis. Ada tak dalam slide? Tak ada. Okey, saya secara umum ada dua jenis. Satu yang jenis pertukaran barang, satu lagi yang jenis duit. Duit tu biasa berlaku lah, bukan biasa berlaku lah, biasa kamu dengar kan. Yang barang ni jarang dengar Jadi dipanggil riba al-fad ataupun riba al-fadlu. Apa contoh dia? Contohnya ada saya mempunyai beras yang elok, seseorang orang lain tu dia beras dia tak elok. Ya, kemudian saya nak bertukar beras tu dengan beras, ya. Maknanya macam mana boleh berlaku riba? Okey, saya ada beras elok 1 kilo, dia nak tukar dengan saya, dia nak makan beras yang elok ditukar dengan beras yang tak elok dia sebanyak 2 kilo. Jadi saya ambil 2 kilo itu, dia ambil beras saya 1 kilo yang elok, maka pertambahan yang diberikan kepada saya itu adalah riba, ya. Bukan saya lah, orang lain lah. Saya tak ambil. Okey. Kesan dia ialah mengakibatkan penindasan. Penindasan lah. Kan, orang miskin dia nak makan, contohnya dia nak makan satu benda yang rasa juga nak makan benda yang elok kan. Tiba-tiba dia kena bagi benda yang lebih, dia kena keluar lebih lagi kan. Dia adalah miskin kan. Itu contohlah. Dan kalau berkaitan dengan kewangan contohnya, dia lah memerlukan duit, lepas tu kita tindas pula apabila dia nak membayarnya. Itu contohnya lah yang mengakibatkan penindasan. Menumpuhkan ekonomi umat Islam, tu antara dia. Baik. Riba yang keberapa? Yang keempat. Okey, yang kelima, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Wa aklu ma lil yatim. Wa aklu makan mali harta al yatim. Yatim lah. Anak yatim tu bukan binti yatim ataupun bin yatim. Apa dia? Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maknanya kalau dia bagi makan kita, dia belanja kita, itu tak ada masalah. Itu bukan menggunakan Menggunakan contohnya dia kematian, ibu bapa mati, kemudian ada saudara dia pelihara dia, kemudian harta yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa yang telah meninggal tadi digunakan untuk kesenangan orang yang menjaga itu, bukan untuk kesenangan anak yatim tu, untuk kesenangan orang yang menjaga. Itu dipanggil salah guna. Itulah yang dikatakan dosa besar, iaitu memakan harta anak yatim. Contoh, membelanjakan untuk kegunaan peribadi. Saya dah sebut tadi, iaitu pemegang amanah. Sepatutnya menjaga amanah itu harta dan juga anak, tetapi dia membelanjakan harta untuk kepentingan peribadi, maka ia adalah merupakan salah satu daripada dosa-dosa, 7 dosa besar yang Nabi sebutkan tadi. Kemudian menyalahgunakan harta anak yatim. Kesan dia adalah mengakibatkan penindasan penindasan, dan sepatutnya duit itu digunakan oleh anak tersebut untuk meneruskan pembelajaran, makan minum dan sebagainya, tapi tertangguh ataupun terbantut kerana duit itu telah disalahgunakan. Menjejaskan hubungan kekeluargaan. Kita dapat lihat contoh banyak lah. Kalau dalam kelas saya boleh cerita banyak lagi. Baik, seterusnya. Okey, yang kelima, yang keenam, lari daripada medan peperangan. Watawalli yaumaz zaf. Watawalli yaumaz zaf. Saya silap tadi. Okey, lari daripada medan peperangan.
Baik, apa maksud lari daripada medan peperangan? Bukan dia berlari je kan, pergi serang musuh lari itu. Jangan berlari, tak boleh berlari sebab Nabi larang. Bukan, itu lari ni maknanya meninggalkan. Meninggalkan medan peperangan dalam menghadapi musuh. Dalam menghadapi musuh. Sebab kita apa? Dalam Al-Quran pun ada sebut, dia kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sampai habis lah tu ya. Jadi nak sebut dekat sini, Allah akan menguji seseorang itu dengan al-khawf, dengan ketakutan. Dia takut. Rasa takut tu normal lah. Jadi itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Sama juga seorang tentera dia pergi ke medan peperangan, rasa takut itu adalah merupakan ujian pada dia. Kan? Dan dia mesti lawan. Dan dia mesti lawan. Dan kalau dia meninggalkan medan peperangan ketika sedang berperang, maka salah satunya dia termasuk dalam hadis ini, iaitu dosa besar ataupun perkara yang boleh merosakkan. Baik. Jadi meninggalkan medan peperangan semasa menghadapi musuh. Itu maksud dia. Contohnya melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi musuh. Dia boleh menjadi kesan kalah dan sebagainya. Tapi kalau dia lari kerana nak mengatur strategi tu lain. Ni lari memang lari. Takut lah contohnya kan. Itu contoh. Okey. Kemudian enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Dia jadi askar, tapi bila negara diserang, dia kata, okey, kamu kena menjaga ni, border ni sekian-sekian. Kita tak nak lah, takut nanti kena tembak mati. Kan? Jadi tak boleh lah. Tak boleh, kerana mengingkari arahan ketua untuk mempertahankan dosa besar. Dosa. Baik, kesan dia, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Akan terancam. Negara terdedah kepada penjajahan, campur tangan dan sebagainya lah. Itu antara dia. Baik. Lari daripada medan peperangan. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Jangan kamu berundur. Kan? Memang rasa takut, tapi tak boleh berundur lah. Sedap lah sembang, tak duduk di medan peperangan. Betul lah, sebab tu jadi cikgu kan. Ataupun kan, kalau orang yang berani, hati dia kental, dia semangat dia kuat, mungkin dia memilih kerjaya ini kan. Bukan saja dapat dua benda, satu kerjaya, satu lagi pahala mempertahankan tanah air. Baik. Yang ketujuh ialah yang terakhir, iaitu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Al-muhsanatil mu'minatil ghafilat, iaitu menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Saya sebut dah tadi sepintas lalu, dituduh orang berzina, sebenarnya tak boleh. Dosa tu dosa besar. Dosa tuduh orang berzina, kemudian orang yang menuduh tu cerita dia. Bukan orang yang kena tuduh, tetapi orang yang menuduh itu dikenakan qazaf. Qazaf. Al-muhsanatil mu'minatil ghafilat, maknanya dia menuduh perempuan yang beriman, suci, berzina. Wa na'udzubillah. Apa dia? Maksud dia, menuduh wanita Islam yang baik melakukan penzinaan tanpa membawa saksi. Itu cerita dia. Kan, dalam Islam seseorang yang menuduh mesti mendatangkan 4 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Tapi agak mustahil untuk mencari 4 orang saksi, dan biasanya akan dikenakan qazaf. Kalau dalam bab perkahwinan, dia ada cara lain, dia panggil sumpah li'an dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dia tuduh seseorang, orang yang menuduh itu akan dikenakan had qazaf, hukuman sebatan. Berapa kali? 80 kali sebatan. Baik, contohnya apa? Apa perbuatan dia? Percakapan atau pertuduhan yang jelas. Seperti kamu telah berzina, dituduh betul. Kamu ni berzina. Ataupun dia panggil seseorang wanita itu, yang orang baik itu, dia kata apa? Wahai penzina, mari sini engkau. Maknanya dia memanggil seseorang dengan perkataan zina, ataupun dia menuduh secara direct orang itu berzina, maka dia telah melakukan qazaf, iaitu menuduh perempuan yang suci berzina. Hukumnya berdosa, dan termasuk daripada 7 cabang dosa besar seperti mana yang disebutkan oleh Nabi junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesan dia apa? Menjatuhkan maruah lah. Tentulah menjatuhkan maruah seseorang. Dia tak buat, tapi dituduh juga kan. Kemudian mencetuskan perbalahan di pihak keluarga, masyarakat dan sebagainya. Baik.
Seterusnya, pengajaran. Yang terakhir, pengajaran hadis untuk hari ini. Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik. Jadi pengajaran hadis ni kalau dalam peperiksaan, dalam soalan, dalam audio kamu nanti ada ya. Kamu mesti kena tulis lah kat depan tu, sebagai umat Islam apa, sebagai umat Islam apa. Pengajaran ni berbentuk nasihat. Jadi kamu boleh ambil sebahagian daripada apa saja pengajaran daripada hadis yang kita belajar lah. Contohnya apa tadi, berkaitan dengan syirik. Janganlah kita janganlah kita terpengaruh dengan perbuatan syirik, kerana boleh merosakkan akidah. Itu contoh dia. Ataupun kita hendaklah menghindarkan diri daripada membunuh orang kerana dia melanggar hak asasi manusia. Itu contoh. Kita hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim. Tadi cerita pasal anak yatim. Jadi pengajaran berkaitan dengan anak yatim. Jadi apa lagi? Kita mestilah mempertahankan keamanan agar negara kita ini akan terpelihara daripada ancaman musuh. Itu contoh. Dapat 2 markah kat sini. Isi huraian. Bagaimana nak sambung isi dan huraian? Suka. S supaya, A agar, K kerana, U untuk. Kan? Dalam kelas nanti saya ceritakan balik bagaimana kita nak dapatkan markah penuh untuk soalan pengajaran hadis. Baik. Saya ulang lagi sekali. Sepintas lalu apa yang kita lihat hari ini. Yang pertama sekali, hadis tentulah hadis hadis yang kita tengok tadi. Okey, ni hadis dia. Okey. Ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billah wasysihr wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zaf wa qazful muhsanat al mu'minatil ghafilat. Baik, ini adalah hadis yang kita belajar pada hari ini. Jadi hadis ni akan diuji dan kamu mesti baca hadis ni. Mesti baca dan termasuk dalam ujian kita nanti. Baca. Dan untuk kelas saya nak kamu baca dan faham maksud. Okey, itu saja untuk sesi pertemuan maya kita pada hari ini. InsyaAllah sambung lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.